Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ramai yang cuba memfitnah kerajaan perpaduan kerajaan Madani ini, kononnya kerajaan yang gagal. Tapi mereka lupa bahawa yang cuba memfitnah kerajaan ini yang gagal kononnya adalah kerajaan terdahulu yang lebih gagal. Buktinya telah didedahkan terlalu banyak. Gagal yang paling gagal, kata penyokong-penyokong kerajaan perpaduan Madani. Hari ini satu lagi bukti menunjukkan kerajaan perpaduan Madani ini ialah kerajaan yang berjaya, kerajaan yang jauh lebih baik daripada kerajaan yang ada sebelum ini, terutamanya kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Muhyiddin Yassin. Apa yang menarik hari ini ialah berlaku ringgit tertinggi dalam tempoh 2 minggu ekoran ura-ura perjanjian Amerika Syarikat dan China. Ringgit ditutup tinggi pada Khamis semalam selepas mendapat rangsangan daripada kemungkinan perjanjian perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Pada 6 petang semalam, ringgit mengukuh ke paras tertinggi dalam tempoh hampir 2 minggu kepada 4.4270 daripada 4.410 pada Rabu, lapor bernama. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid melihat perkembangan ini sebagai petanda Amerika Syarikat tidak cenderung menaikkan kadar dan berpandangan Presiden Donald Trump mungkin mengambil pendekatan kurang agresif dalam hubungan perdagangan dengan China. Ringgit melepasi paras sokongan segeranya hari ini. Ini sejajar dengan penurunan indeks dolar Amerika Syarikat kepada 106.923 mata. Mata wang lain juga meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat. Walaupun Reserve Persekutuan membayangkan akan mengekalkan kadar faedah yang stabil, katanya kepada bernama. Sementara itu, prestasi bursa saham Malaysia terus mencatatkan sejarah terbaik apabila mencatatkan kadar 2 trilion setakat 7 Februari lepas berbanding 3.3 bilion dana asing yang keluar. Sebuah badan kajian Islah menjawab dakwaan pembangkang di Parlimen baru-baru ini. Kata pembangkang ekonomi merudum, pelabur asing lari ramai-ramai sebab isu addendum. Kita pun tak faham apa kena mengenanya. Isunya, adakah betul pelabur asing lari dari Malaysia? Islah bantu sediakan fakta sambil lukis sama, kata satu posting dari badan itu. Hakikatnya, kata Islah, pasaran saham Malaysia setakat Februari 2025 menjangkau 2 trilion ringgit, kedua terbaik di ASEAN. Dan bila semak kembali, yang dikatakan lari hanya 0.2% dari total yang pelaburan saham yang masuk ke dalam negara, kata badan itu. Syarikat Konsultasi Kewangan Antarabangsa Deloitte juga mengesahkan Malaysia sebagai pasaran ekuiti terbaik Asia Tenggara pada tahun 2024. Makanya naratif pelabur lari itu hanya auta bagi mereka gian nak berkuasa semula, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan pengakuan ini akan menyebabkan Najib terlepas daripada hukuman penjara? Adakah dengan pengakuan ini ternyata Najib difitnah? Wah, ikuti terus ulasan ini, pendedahan ini dan laporan ini kerana pastinya ini perkara baru yang anda tak pernah tahu dalam pendedahan di dalam mahkamah. Kata pegawai SPRM, saya hanya cut and paste kenyataan penderma Arab, kata pegawai SPRM. Bicarawan MDB, seorang pegawai penyiasat SPRM memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi di Putrajaya bahawa
Dia hanya cut and paste, potong dan tampal dakwaan kenyataan penderma Arab kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Saksi pembelaan Najib itu, Nasruddin Amir, bersetuju dengan cadangan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib tersebut semasa kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 2.27 bilion terhadap tertuduh. Pasukan pendakwaan berhujah bahawa delegasi yang terdiri daripada pegawai SPRM dan Jabatan Peguam Negara ke Riyadh, Arab Saudi pada November 2015 gagal mengesahkan kesahihan kononnya terdapat 4 surat menjanjikan derma kepada Najib. Delegasi Malaysia termasuk Nasruddin cuba merakam kenyataan putera Arab yang didakwa menulis surat itu. Bagaimanapun, Nasruddin hanya sekadar merakam kenyataan Abdullah Al-Quman yang didakwa sebagai peguam kepada putera itu. Akram bertanya, "Kamu setuju jika saya cadangkan bahawa kenyataan 4,5 muka surat Al-Quman ini telah pun disediakan terlebih dahulu sebelum rombongan tiba di Riyadh dan tugas kamu dan Hafaz Nazar pegawai perakam SPRM hanya cut and paste kenyataan SPRM?" Nasruddin menjawab, "Ya." Penolong kanan pesuruhjaya SPRM itu juga bersetuju dengan Akram bahawa dirinya dan Hafaz tidak menyoal sebarang soalan tambahan kepada Al-Quman semasa merakam kenyataan tersebut, meskipun pegawai putera Arab itu memberikan sebarang dokumen sokongan. Nasruddin memberi keterangan bahawa dia tidak berpuas hati dengan hasil rakaman kenyataan Al-Quman. Malah, dia juga tidak pasti sama ada penderma Arab yang dikatakan itu hadir adalah 3 orang Arab yang dikatakan bertemu delegasi berkenan di Istana Riyadh. Nasruddin juga berkata, dia tidak pasti jika wang yang disalurkan ke dalam akaun bank Najib di Malaysia datang daripada kerabat Arab yang diwakili oleh Al-Quman itu. Dari pandangan kamu, dari awal perjalanan ke Saudi dan sehingga selesai, ini sudah dirancang. Kamu hanya pergi ke sana untuk melengkapkan cerita dan tidak bertanya apa-apa soalan daripada penderma Arab yang didakwa itu. Kamu pergi untuk makan dan kemudian pulang ke Malaysia? Nasruddin jawab, ya, betul. Sebelum ini, semasa perbicaraan 1MDB, Ketua Nasruddin Fikri Abdul Rahim yang merupakan sebahagian daripada delegasi yang sama ke Riyadh juga telah memberi keterangan mengenai hasil siasatan di sana. Fikri antara lain memberi keterangan bahawa delegasi itu dilayan seperti tetamu VIP negara dan dibenarkan menunaikan umrah di Mekah sebelum berjaya berjumpa dengan putera Arab yang didakwa itu. Pada 30 Oktober, Mahkamah Jenayah memerintahkan Najib membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana 2.27 bilion daripada 1MDB. Hakim Colin Lawrence Quira memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie ke atas Najib berdasarkan keterangan kira-kira 50 keterangan saksi. Antara awal Disember tahun lalu dan akhir Januari tahun ini, Najib menghabiskan 26 hari di kandang saksi, cuba menimbulkan keraguan munasabah dalam kes ini. Najib berhujah bahawa dia tidak mempunyai pengetahuan maupun penglibatan dalam salah lakuan MDB dan penyelewengan dana firma pelaburan Malaysia itu yang didalangi oleh ahli perniagaan Jolo yang telah melarikan diri dan ahli pengurusannya yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.